menguruskan jenazah jadi perniagaan. Sekarang ni dah tertukar. Wajib menguruskan jenazah tu dah jadi nombor 2. Wajib untuk berniaga tu nombor 1. Menguruskan jenazah adalah fardu kifayah kepada umat Islam. Pun begitu, soal menguruskan jenazah semakin dikomersialkan dengan kadar bayaran tertentu. Apakah upah ini dibolehkan di sisi Islam? Ikuti laporan yang disediakan. Secara umumnya, jika berlaku kematian, tanggungjawab menyempurnakan jenazah jatuh kepada waris si mati. Namun jika si waris tidak berkemampuan untuk menguruskannya, mereka masih mempunyai pilihan. Salah satunya dengan mengupah pengurus jenazah. Persoalannya, adakah upah yang dikenakan itu membebankan waris si mati? Dan adakah juga mereka yang menguruskan jenazah itu benar-benar terlatih? Kita mati, keluarga kita mati, kita urus sendiri. Kalaulah tak tahu, minta dia sebagai penunjuk arah. Itu yang betulnya. Tak payah suruh dia mandi. Ustaz, tolong saya nak mandi ini macam mana, tunjukkan. Yang itu tak payah bagi apa-apa. Upah tak salah, tapi yang kita agak sedih bila upah itu dinaikkan. Bahkan kadang-kadang timbul pula sebagai satu tempat tu, satu syarikat tu buat khas buat ni saja. Jadi dia seolah mengharapkan orang mati. Dan kadang-kadang berlaku pula tu bergaduh antara dua syarikat pula, berebut untuk menguruskan si mati itu. Itu yang tak baiklah. Dalam konteks hari ini, konsep fardu kifayah kini telah banyak diprofesionkan. Antaranya peranan imam, bilal dan guru agama. Pengurusan jenazah juga tidak terkecuali. Kemudian konsep fardu kifayah tu dah tak timbul dah. Bukan fardu kifayah dah tu. Dah jadi apa tu? Dah jadi fardu apa? Kita tak tahu tu. Sebab kalau fardu kifayah, kita nak tolong orang, nak melepaskan yang wajib. Sekarang dia dah tertukar. Wajib menguruskan jenazah tu dah jadi nombor 2. Wajib untuk berniaga tu nombor 1. Hakikatnya, jika kematian berlaku di hospital, jenazah akan diserahkan kepada waris untuk disempurnakan. Seterusnya, si waris mempunyai 2 pilihan, sama ada untuk mengupah pengurus jenazah iaitu dari Jabatan Agama Islam atau pihak persendirian. Pihak hospital tidak terlibat dalam memandikan jenazah dan membawa balik jenazah dan dikebumikan di tempat masing-masing. Kerana perkhidmatan sebegini selalunya diberi oleh pengusaha swasta lah. Dari segi caj yang dikenakan, pihak Jabatan Agama biasanya mengenakan caj sekitar RM600 bergantung kepada kondisi jenazah. Pihak persendirian pula mengenakan caj minimum RM1,000. Justru, si waris perlulah memahami setiap aspek perkhidmatan yang ditawarkan sebelum memberikan persetujuan. Malah di beberapa kawasan, pihak masjid sudah pun mempunyai caj tertentu untuk menguruskan jenazah. Kadar yang ditetapkan biasanya bergantung sama ada si mati anak karya atau sebaliknya. Ikuti laporan seterusnya esok yang memaparkan kemudahan pengurusan jenazah yang menggunakan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Azli Abdullah, Berita TV9. Laporan Khamis malam mengenai pengurusan jenazah yang semakin dikomersialkan memaparkan pelbagai reaksi. Namun lebih jauh daripada itu, pengurusan jenazah kini ditawarkan secara online. Ikuti laporan ini yang disediakan Muhammad Azli Abdullah. E-jenazah adalah pengurusan jenazah secara sistematik, bersepadu dan berlandaskan kepada hukum syarak. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh sebuah syarikat Bumiputera di Pulau Pinang adalah yang pertama di Malaysia menggunakan aplikasi ICT sepenuhnya. Matlamat utama untuk mewujudkan satu prasarana atau perkhidmatan pengurusan jenazah yang lengkap kepada umat Islam. Yang mana pengurusan ini boleh didapati dengan mudah dan murah. Tetapi kalau dengan ada duit, tetapi tidak perkhidmatan, kita kena pergi cari perkhidmatan. Jadi kita tidak ada masa langsung. Itu sebabnya idea atau inspirasi yang kita wujudkan untuk mewujudkan jenazah ini. Perkhidmatan bermula dengan khidmat nasihat pengurusan jenazah selepas kematian. Ia diikuti khidmat nasihat kepada waris, menguruskan dokumentasi kematian serta sebaran berita kematian melalui khidmat pesanan ringkas SMS.
Pengangkutan jenazah dari hospital ke rumah turut disediakan selain memandi, mengkafan, menyembahyangkan jenazah serta hadiah khatam Al-Quran. Kos yang dikenakan tidak membebankan ahli yang berdaftar, iaitu serendah RM60 setahun. Ahli juga boleh memilih sama ada mahu membeli pakej tahunan ataupun pakej seumur hidup. Sekiranya ahli meninggal dunia pada tahun pertama, pihak syarikat akan menguruskan jenazahnya tanpa mengambil wang tambahan daripada waris, walaupun hanya menjelaskan bayaran RM60. E-jenazah bukan satu projek ataupun satu entiti yang masuk dalam masyarakat orang Islam atau pengurusan masuk dalam perkhidmatan pengurusan jenazah untuk ambil alih semua pengurusan jenazah lain. Kita hanya datang sebagai satu pelengkap. Tanpa memperlekehkan hairat kematian di sesuatu kawasan, perkhidmatan yang ditawarkan bertujuan memperkemaskan pengurusan jenazah sedia ada. Bagaimanapun, sekiranya khairat kematian di sesuatu kawasan tidak boleh menguruskan jenazah bermasalah seperti penyakit kronik dan kecederaan parah, petugas e-jenazah terlatih boleh menguruskannya. Semasa kita membangunkan sistem ini, kita telah mengambil masa lebih kurang 8 bulan untuk buat kajian dari segi syariah, dari segi operasi dan juga dari segi teknikal. Jadi, kita telah beri penekanan yang sangat besar dalam hukum, bab hukum. Untuk itu kami telah konsult dengan banyak ulama-ulama Malaysia untuk menentukan sama ada ini boleh dilaksanakan atau tidak. E-jenazah diperkenalkan kepada penduduk Pulau Pinang sebelum diperluaskan ke negeri lain secara berperingkat meliputi seluruh negara menjelang akhir 2010.